Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam pertanian semuanya. Alhamdulillah, hari ni pagi yang indah. Saya on the way ke rumah Wak Nasnan. Sebelum tu saya nak cerita sikit. Kalau tengok ni ada buku Mas Cotek oleh Nasnan Jajuli. Ini buku Mas Cotek Nasnan Jajuli. Dan ini juga adalah buku Herba Berpotensi di Malaysia oleh Nasnan Jajuli. Dua buku ni saya dah khatam. Saya pinjam daripada dia minggu lepas. So jadi hari ni niat saya, selepas saya khatam buku ni, saya tertarik gila dengan Mas Cotek ni. Saya tak tahu kenapa, sebab bagi saya herba ni banyak gila dia punya khasiat. Kalau lah korang boleh baca buku ni, macam-macam ada dalam ni tau. So oleh kerana saya tertarik, saya call dia terus. Saya minta dia untuk keluarkan balik produk Mas Cotek dia. Sebab dulu dia ni terkenal dengan Mas Cotek. So payah juga nak pujuk dia. So akhirnya setelah beberapa kali memujuk dia, berjaya jugalah dia nak keluarkan balik produk dia. Tapi sebelum tu saya nak pergi rumah dia, saya nak korek lagi ilmu-ilmu dia. Saya ni kira beruntung lah dekat dengan dia, banyak ilmu saya boleh dapat kan. Saya nak tanya dia mengenai herba Mas Cotek ni. Dan saya nak masuk makmal dia, yang mana makmal dia ni susah orang nak masuk, tapi dia bagi saya masuk. Saya nak pergi melawat makmal dia, nak tengok macam mana dia buat Mas Cotek tu. Dan produk apa yang dia nak buat, mungkin minyak ke, teh ke, ataupun minuman ke, saya pun tak tahu. Jom kita pergi. Okey, Mas Cotek ni sebenarnya ada sejarah sendiri pada Wak. Masa Wak bertugas di Afrika, dua jenis penyakit ni yang boleh bawa maut. Pertama, AIDS ni kalau kita tidak menghampiri, insya-Allah kita terhindar. Tetapi malaria dia, malaria dia ni bila kena, you collapse. You sampai tak sedar diri. Jadi berlaku pada kawan Wak satu kerja di Afrika tadi, bangsa Cina, yang mana dia kena tadi dalam tempoh 2 minggu dia meninggal di sana. Jadi Wak kuarantin kawasan perumahan apa semua tu, ingatkan boleh terbebas daripada jangkitan tadi. Rupa-rupanya Wak sedar-sedar dah hari yang kedua di hospital tu. Wak dah kat hospital lah. Right. Jadi kepala kita ni teringat yang kawan tadi, dia 2 minggu meninggal. Mana seolah ada 12 hari lagi tempoh tadi tu. Itu yang nasib baik Wak dirawat di sana. Kalau di Malaysia, rasanya kalau penyakit itu yang serius dan berjangkit, selagi tak baik atau tak meninggal, tak boleh keluar. Wak cakap dengan doktor, minta keluar. Tapi ubat-ubat tu Wak bawa lah. Wak bawa. Kemudian bila saya panggil, ada 7 orang supervisor yang kerja di ladang Wak tadi tu. Kemudian panggil dia, okey, cuba you rawat macam mana yang you biasa rawat tadi. Itu yang masing-masing bawa lah. Ada yang cara yang bergendar, bomoh-bomohnya lah. Itu yang tak ada perbezaan. Tapi ada satu tu, dia kasih Wak daun-daun. Daun-daun tadi dijadikan macam teh. Kemudian Wak, badan kita ni bila serangan, dia macam sedikit macam chikungunya tau. Semua sendi tadi tu ditangkap tau. Bila Wak minum tadi tu, terasa urat-urat Wak ni diaktifkan balik tau. Jawanya cakap geremet pada situ. Nampak dia punya tindak balas tu menyebabkan Wak tadi kan ambil sampai satu tahap. Hari yang kedua Wak minum tadi tu confident yang penyakit ini akan hilang. Hari yang keempat tadi Wak dah boleh bangun, Wak boleh berjalan, cuma masih goyang tau. Goyang. Itu yang Wak teruskan dan lebih kurang dalam seminggu dari tarikh Wak ambil tadi, Wak yakin Wak sihat. Itu yang Wak pernah ambil keputusan untuk resign kerja di Afrika dan balik ke Malaysia. Sebelum balik, itu yang Wak panggil supervisor yang kasih daun-daun tadi. Wak tanya dia apa daun tu. Itu yang di sana dikenali sebagai pokok kang kalibang. Kang kalibang. Itu kat Afrika. Di Afrika. Okay. Jadi sesuatu yang impossible, local name, untuk Wak cari di Malaysia, ada tak kenal kang kalibang. Payahlah gitu. Itu yang Wak minta dia orang daun-daun tadi Wak bawa daripada Afrika. Wak bawa
sebenarnya minta maaf lah, salah tu. Berarti kena melepasi kuarantin. Tapi sebab sikit untuk buat contoh tu buat apa? Dalam buku. Simpan dalam apa lipatan-lipatan lipatan kain. Ialah perjalanan daripada Afrika ke Paris 9 jam. Di Paris pula tunggu naik kapal terbang ke Singapura 12 jam. Daripada Paris ke Singapura 8 jam. Kemudian di Singapura turun ke KL sampai pula di rumah lupa nak tengok. Tu yang jadi apa, benda tu dah kering tau. Teringat zaman sekolah tu dulu letak macam dekat buku kering lepeh cantik je gitu kan. Okey. Bila di Malaysia tadi dah kering tadi, tu yang buat campakkan kawan di frame. Cuba cek apa nama saintifik dia. Itu yang kawan bagi tahu, ini Ficus deltoidea. Apa dia, Pak? Ficus deltoidea. Ficus deltoidea. 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 Okey, Ficus deltoidea. Maknanya daripada keluarga Ficus. Also, rupa-rupanya dekat Malaysia ni dah lama yang mengamalkan, terutama di pantai timur. Yang local name-nya dikenali sebagai mas cotek. Lagi di Malaysia ni lebih spesifik. Lebih spesifik yang mana ada jantan dan ada betinanya. Jadi hari ini untuk pengetahuan umum, mungkin apa tuan-tuan secara kebetulan ataupun sudah mengetahui tadi ada apa menanam pokok ni. Inilah pokok mas cotek. Mas cotek. Okey. Yang ini yang jantan. Betina, sorry. Ini betina. Daun yang lebar ni betina. Okey. Daun yang kecil dan ada buah ni dia jantan. Okey. Baik, betina ada buah juga, Pak? Sebenarnya betina ni ada buah. Buah dia besar. Warna putih dan bentuk dia dia pendebungaan dia di dalam tau. Maknanya lebih besar daripada buah jantan. Okey. Satu lagi ciri-ciri istimewa dia. Cuba you tengok belakang dia ni, dia ada dot hitam tau. Okey. Urat dia jelas. Urat. Dan di antara urat ni ada dot hitam. Okey. Jangan salah tafsir. Okey. Cuba kita ambil yang jantan pula, belakang dia dot warna merah. Okey. Mungkin boleh clear kan? Nampak. Okey. Cuba kita ambil satu lay daun tadi. Dan you perhatikan di permukaan atas daun tadi, dia lekuk tau. Ambil daun ni, you letak dia ni, dia boleh menutup. Di mana-mana. Mana-mana saja. Right. Okey. Di mana-mana. Okey. So, ini ciri pokok dia. Sebenarnya ada lagi beberapa spesies. Memadai 2 spesies tadi pun sudah. So, daripada sini kita boleh olah dalam bentuk minyak, dalam bentuk teh dan kepada yang lebih komersial. Kalau nak tengok yang lebih komersial tadi, cuba type Nasnan Jajuli Isomedic. Dekat Google. Nanti you akan keluar macam mana buat promotion di Brunei, di Jakarta, di Singapura, kemudian di Bangkok dan last kali di Xi'an. Cuma lepas buat promotion tadi, Wak tak keluarkan production secara komersial. Kalau perasan dulu ada satu syarikat direct selling yang jual 15 ml tu sampai 100 lebih. Wow, minyak tu. Minyak tu. Sebenarnya gini tau Cik. Hari ini ramai individu yang takut kepada stroke. Apa punca stroke tadi tu? Bila saluran darah kita tadi tersumbat tau. Bila you sekarang ni pun macam mesin blood pressure tu, tekanan darah tinggi tu. Cantiknya setiap orang tadi tahu menggunakan dan ada. Tujuannya apa tau? Bila kita rasa macam pening, rasa tak selesa, cuba test. Pakai mesin blood pressure tadi. Kalau misalnya confirm benda tu darah tinggi, badan kita tadi tu, kalau boleh bila bacaan dia tinggi tadi, jangan diurut.
bila diurut kita tak tahu urat yang mana yang sumbat tau. Yang problem. Bila you urut, maknanya you tambah lagi tekanan tau. Oh, I see. Pada yang sumbat tadi. Okay. Apa jadi? Bila dia pecah saluran tu, itu yang jadi stroke. Dan ini bukan semua doktor akan accept. Kemudian bila rasa macam tekanan tu tinggi, nak elakkan stroke, kalau dah stroke ni payah. Sapu kan. Kalau misalnya suami yang minta tolong isteri saya sapu sambil ratakan tu, tekanlah sikit itu. Jangan dipaksa urut gitu. Okay, ni kedai dia dekat Sungai Tawar. Ni markas dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, ini anak Wak Nasnan ni. Bapak ke mana? Dia ada ke dalam ni? Pak! Wah, aduh oi. Okey, tengok ni. Ini batik-batik ni semua, lukisan ni semua Wak yang buat tau. Ni kita punya Profesor Nasnan yang buat. Ini dulu tempat dia bekerja lah. Dah lama ni call dia kata dia tengah buat apa dah. Baru kemas ni tempat ni lah? Baru kemas balik lah? Ini dia lukis ni? Gila lah. Alamak. Okey. Jom kita tengok dia punya. Oi, Assalamualaikum. Oi. Buat apa? Aduh. Buat apa? Ya, siap ada tabung apa semua ni. Tahu apa ni? Apa tu? Okey. Cuba kau fokus tangan urat Wak ni. Okey. Alright. Okey. Dah Fokus. Okey, Wak ambil apa? Ini minyak dagu apa ni Wak ni? Bukan. Okey. Okey. Tadi apa? Cuba you fokuskan pada. Okey. Alright. Fokus cantik. Cantik. Cuba buat sapu ni. Okey, sapu. Okey, alright. 1, 2, 3, 4. Okey, dia tengah kembangkan saluran darah. Urat tu. Okey. Sapu terus. Dah sapu pun. Nampak clear. Sapu terus keluar urat Pak ya? Berapa second je? Saya ingat boleh kira sampai 10. Ini minyak apa ni? Okey, ini minyak mas cotek. Mas cotek. Oh, ini dia bukannya daripada apa? Ini daripada tumbuh-tumbuhan. Makna herba, mas cotek ni itu yang ada jantan dan betina tadi. Itu kita mix sekali. Okey, minyak tadi itu bila kita adun, tindak balas dia cantik. Wah, gila geng. Jadi mas cotek ni dia ada tannin, dia ada flavonoid, dan dia ada yang paling hebat sekali untuk lelaki, aphrodisiac. Itu untuk lelaki ya? Untuk lelaki. Tapi jangan cakap kuat-kuat. Macam best buat. Ya. Ni sendiri semua proses sendiri daripada awal sampai habis. Tengok. Tengok ini mesin ruang kerja. Ini mesinnya autoclave. Okey. Autoclave ni untuk matikan semua kuman. Segala jenis bahan-bahan yang untuk badan kuman inilah dia. Ya. Alright, jom kita bawa ke sana. Okey, ini dia. Ini first time masuk makmal Wak ni. Luas Tenggan Wak. Ini minyak herba mas cotek. Yang warna ni? Warna kegelapan. Okey. Kita adun cara ambil daun campur dengan yang jantan dan betina, kemudian kita jadikan dia ekstrak melalui pemanasan. Okey. Rangkap dia punya nutrien. Yang ini minyak kelapa darah. Yang ni minyak kelapa darah. Minyak kelapa darah. Virgin coconut oil. Virgin coconut oil. Kenapa Wak gunakan virgin coconut oil? Okey, kenapa? Virgin coconut oil tadi molekul dia halus tau. Okey, kalau misalnya minyak yang lain dia akan bila kita sapu pada anggota yang bermasalah,
dia akan ikut saluran, kemudian baru berpatah balik kepada tempat yang bermasalah. I see. Okay. Tetapi virgin coconut oil, molekul dia halus, molekul dia halus. Bila kita sapu terus dia bertindak pada kawasan yang maknanya dia terus masuk kat liang-liang urat semua tu. Pandai kau sekarang. Tu belajar pada awak tu. Okay. Jadi untuk campur ni, satu lagi, ni pernah razi hidup tak? Cuba try dulu tengok. Ini, ya. Push. Ini essential oil daripada limau purut. Daripada buah ke daun ke apa? Daripada buah dia. Tu buat sendiri semua? Ya, buat sendiri. Makna mesin tu ada di di rumah lah. Cuma buat tak bawa dekat mama lah. Okey dia. Bila kita nak buat minyak ni, kita ambil kita ambil 200 mata bila kena cermin pakai cermin mata lah. Ini minyak mas cotek kan? Ya, ini minyak mas cotek. Okey. Kita ambil 200 ml. Okey. Kemudian minyak kelapa dara. Right. Minyak kelapa dara. Kita tambah memadai dengan 100 pun boleh. 100 ml Ya. Kelapa dara. 100 ml. Okey. Buat tertinggal picah gari, tapi untuk ni kita buat pakai ni je lagi Boleh wah. Tapi gambarnya jangan tunjuk orang. Okey. Sikit je? Sikit je. Sebab ni dia parti je. Kita main parti-parti. Bau sedap wak. Okey. Sampai sini baunya. Kemudian kacau, bila dia dah Dah. Awak ambil sudu pengacau. Okey. Itu sudu pengacau dia. Okey. Kita kacau gitu kan. Dan sekarang ni dah sebati lah. Siap. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Wow. Ada perbezaan kan? Dan dia ada Yalah rasa ni urat ni keluar terus macam ni Ini urat kasar. Kalau urat halus lagi clear sih. Ya. Urat halus Okey. Z. Kalau kita nak bercerita pasal herba, jangan kita bercerita tentang cantiknya herba itu hanya setakat bercakap sahaja. Apa yang awak praktikalkan dan cantiknya kita ajar kepada audiens di luar sana. Pertamanya cara menggunakan blood pressure. Okey, blood pressure ni sekarang ni blood pressure ni murah. Okey, pertama sih bila you nak pasang blood pressure tu pakai tangan kiri. Tangan kiri. Jangan tangan kanan. Sebab tangan kiri tadi kedudukan jantung kita dekat lah. Supaya bacaan tadi lebih tepat. Okey, sebelum ketatkan tadi, anggarkan dia punya punca, dia punya hose tadi kan agak-agak lebih kurang 1 inci atau lebih sedikit daripada lipatan tadi itu. Lipat mana? Macam ni. Okey, alright. Okey. Kemudian baru ketatkan, kita tekan tadi, baru tekan sini. Alright. Itu cara pasang benda tu lah. Okay. Kemudian bila nak membaca tekanan darah tinggi tadi, dia ada 2 bacaan. Sistolik dengan distolik. Sistolik, distolik. Yes. Kena tulis tu. Sistolik tadi bacaan di bahagian atas dan distolik tadi bahagian bawah. Jadi kalau orang kampung ni dah sinonim. Bacaan atas berapa, bacaan bawah berapa. Okey. Sistolik atau bacaan atas tadi dianggap normal. Antara 120 hingga 140. Tapi bila berumur, penambahan umur tadi dia ada
perbezaan sedikit. Dan di bawah dia antara 80 hingga 100. Paling penting sih bacaan tekanan darah tinggi tadi adalah pada bacaan distolik. Yang bawah. Yang bawah. Kalau boleh jangan sampai lebih daripada 100. Okey. Jadi bila bacaan dari 100 atau lebih tadi, memang dilarang untuk pergi urut. Dilarang, tak boleh lah. Tak boleh. Lagi bacaan tu tinggi, lagi jangan pergi urut. Itu yang mampu buat stroke tu, Wak. Yes. Sebab apa? Bila bacaan tinggi tadi tu, bacaan tinggi salah satu sebabnya adalah aliran darah tadi tidak stabil. Jadi bila diurut, kita tidak tahu di mana kawasan yang sumbat yang bermasalah. Bila diurut tadi, pressure dia akan jadi kuat dan takut pecah. I see. So apa yang perlu dibuat? Itu yang Wak semalam. Razi pun ada masuk makmal tadi. Bila Wak fikirkan apa yang boleh Wak bantu untuk kawan-kawan di luar, sementara Wak ada ni. Itu yang Wak fikirkan. Satu minyak daripada herba yang boleh buka balik saluran darah tadi. Yang tersumbat tu. Tadi itu. Jadi bila kita tadi katalah suami isteri, bila husband dia atau wife dia, bila bacaan tinggi tadi, sapukan minyak tadi terutama pada bahagian belakang, cuba bantu sedikit tak usah urut kuat sangat, sebab minyak tadi yang menggunakan campuran virgin coconut oil atau minyak kelapa darah tadi, dia akan meresap. Dia akan bertindak balas dan dia akan bekerja. Memadailah kita ratakan sambil tekan sikit. Jangan paksa. InsyaAllah Haji. Satu. Keduanya, kadang-kadang kita ada anak, mungkin Razi pernah dengar yang demam panas mengakibatkan sawan semua tadi kan. Cuba lumur sebelum pergi hospital tadi. Lumur badan dia, gunakan dia akan bertindak balas dan insya-Allah dia akan menyejukkan dengan izin Allah. Jadi itu yang bukannya Wak nak jual minyak ni, tapi bila Wak sudah berumur, Wak kena ada stok minyak ni. Ini yang Wak buat semalam tu. Yang dalam makmal tu. Atau jangan silap, ini bukan odorono ni. Minyak mas cotek. Minyak mas cotek. Alright. Okey, minyak mas cotek Okey, jadi sebenarnya saya pun lepas dah beberapa episod dengan Wak ni, saya memang sentiasa yakin lah kan dengan keluaran Wak ni sebenarnya kan. Jadi andai katalah Wak, benda ni sebenarnya Wak tak nak ke komersialkan, saya cakap kan. Kita nak komersialkan biar orang tahu khasiatnya. Sebab bagi saya herba mas cotek ni antara herba yang rare. Boleh saya katakan pokok kira herba ajaib juga. Semua boleh guna. Tak teringin ke nak komersialkan ke jual ke macam mana Wak? Ginilah sih. Macam berat je. Sebenarnya bagi Wak lah. Wak ni pun buat bila melihat cucu dah bertambah, kadang-kadang kita jauh daripada dia, so itu yang kadang-kadang Wak bekalkan dia. Dan kadang-kadang macam jiran-jiran, jadi agak-agak boleh laku ke sih. Wak, kalau barang baik, benda berkesan memang power. Orang dah tak heran sangat Wak. Memang beli. Saya tengok pun saya nak borong 10 botol. Cuma gini sih, betul. Herba tu pun, pokok-pokok tu pun stok pun kurang. Bagi saya pokok tu dah nak pupus Wak. Dan satu lagi Wak gunakan minyak kelapa darah. Wak terpaksa beli. Jadi kalau Wak kira pun sebenarnya boleh tahan juga harganya, kos dia tu sih. Agak-agak kalau Wak RM40 ni boleh laku tak sih? Tak apa, kita cuba dulu Wak. Jadi bukan Wak nak jual, tapi kalau misalnya Razi cakap apa ni, rasanya dengan keadaan pupus, barang Wak terpaksa beli daripada orang lain,
Kalau RM40 boleh juga sih. Tapi saya rasa okey, jadi saya sebagai orang cakap orang Islam kan. Tapi saya rasa saya patut komersialkan benda ni, bantu buat komersialkan benda ni supaya kita boleh tengok produk Bumiputera. Produk orang kita mampu bersaing dengan produk-produk kita yang daripada luar yang hebat-hebat tu. Jadi untuk harga ni RM40 Wak ya? Terpulang pada kau Zee. Dan kalau misalnya tak Wak, saya memang tak ada ambil apa sangat kau semua. Jadi kalau Wak cakap RM40, RM40. Cubalah ya. Cuba. Sebenarnya bukan dari untuk berjual. Okey. Jadi saya akan cuba try test market minyak Mas Cotek keluaran profesor kita kat depan ni dengan harga RM40 dan saya akan letaklah nombor telefon tim saya dekat description ni. Korang boleh contact dia, nanti dia akan uruskan bagaimana cara pembelian dia lah. Alright.